yang lepas, ada kesan yang baik sebenarnya apabila kita kumpulkan balik anggota akar umbi parti kita. Pastikan kita bakar semangat dan pastikan kita tetapkan strategi yang baik untuk masuk pilihan raya. Kalau konvensyen pilihan raya pusat dalam bulan Oktober dan kita masuk dalam pilihan raya, takkan Oktober kot, kita pilihan raya November. September kot. Saya rasa dua bulan kot, kan. Maksudnya saya ingat saya dulu daripada kita buat convention pilihan raya pusat, lebih kurang 2 bulan kita nak masuk ke dalam pilihan raya umum. Dan pilihan raya umum itu walaupun saya faham ada yang riuh satu kampung dia menang besar, sebenarnya dia tak menang sangat pun. Maksudnya prestasi Pakatan Harapan jika dibandingkan dengan prestasi dalam 7 pilihan raya kecil, 4 pilihan raya negeri, sebenarnya Pakatan Harapan telah mencapai keputusan yang baik. Sebenarnya juga yang tidak disangka-sangka oleh orang ramai. Maksudnya tempoh 2 bulan daripada konvensyen pilihan raya pusat dahulu boleh menggerakkan rakan-rakan dan akar umbi kita dan pengundi di luar untuk beralih dalam tempoh yang cepat. Kalau pilihan raya negeri akan diadakan dalam tempoh 5-6 bulan daripada sekarang dan hari ini kita mula dengan konvensyen pilihan raya negeri-negeri bermula di Selangor pagi ini, malam ini untuk Kedah dan juga untuk Pulau Pinang, malam esok untuk Negeri Sembilan, minggu depan untuk Kelantan dan Terengganu. InsyaAllah tempoh 4-5 bulan itu boleh juga kita buat anjakan keputusan yang lebih baik daripada yang disangkakan. Sebab itu saya nak bermula dengan mudah. Saya pun tak tahu apa perasaan kawan-kawan di Selangor. Sebab kita hilang 3 kerusi yang kita menang sejak 2008 dan kita kalah tipis di 1 kerusi yang sepatutnya ada peluang kita menang. Maksudnya kita kalah di Hulu Selangor, kita kalah di Kapar, kita kalah di Kuala Langat dan ketiga-tiga kerusi parlimen ini ialah kerusi yang kita tidak pernah kalah sejak 2008. Dan kita hanya kalah dalam 1,000 di Sungai Besar dalam keadaan kita tidak pernah bertanding di mana-mana kerusi di Sungai Besar. Kalau kita tengok daripada pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, Melaka dan juga terutamanya Johor, kita hampir pupus di Johor. Kita mampu bangkit kembali dalam tempoh 5-6 bulan. Sebab itu kalau Perikatan Nasional dia nak enjoy sakan, biarlah bagi dia 3-4 bulan ini. Sebab pandangan saya ialah insya-Allah kita bukan sahaja akan dapat mempertahankan Selangor dengan selesa dalam pilihan raya negeri selepas ini, insya-Allah kita akan mengejutkan orang ramai, terutamanya geng-geng PAS yang tengah seronok sekarang ni. Bagi dia 4-5 bulan tak apa. Dan dalam banyak-banyak parti, keadilan telah melalui liku-liku bekerjasama dengan PAS ni. Kita tahu perangai dia macam mana. Saya ingat tahun 2008 dulu, kita menang Selangor, tapi 1 kerusi parlimen, satu-satunya kerusi parlimen MCA yang tak dimenangi adalah Pandan. Jadi saya bertanding 2013 dan saya menang. Selama 5 tahun orang PAS dekat Pandan tu maki saya. Dia kata PKR ni tak ada jentera, PKR ni menang ni hanya kerana PAS. Jadi bila saya nampak tidak bagi ruang dan tak layan, sebab PAS ni tuntutan dia panjang. Menjelang 2018, 2017, orang-orang PAS dekat Pandan dah beraya dah yang PKR akan kalah teruk dekat Pandan. Tambah pula masa itu kita mula masuk dengan 3 penjuru. Dan orang PAS
Pengalaman saya sendiri di Pandan, sama juga yang kita tengah tengok di media sosial sekarang, orang PAS ni confidence level dia mengalahkan Perancis main bola. Dia punya kekuatan skill tu tak seberapa, tapi confidence level dia tu kalau tengok dekat media sosial, tiap-tiap hari gaya dia ni dia akan ambil alih Malaysia. Jadi saya faham perasaan kawan-kawan sebab tengok ada gelombang yang berlaku di utara. Jadi saya faham kalau saudara-saudari rasa bimbang keadaan di Selangor. Cuma saya nak bagi pendapat peribadi saya bahawa saya rasa insya-Allah kita akan mempertahankan Selangor dengan bergaya, saudara-saudara, insya-Allah. Dan kita akan mengejutkan juga Perikatan Nasional. Sebabnya kita tahu bagaimana untuk menangani kemarahan rakyat. Kita tahu macam mana untuk kita mempertahankan negeri Selangor. Dan kita telah pun mempertahankan negeri Selangor dalam 3 penggal, terutamanya 2 penggal pertama yang mana kita pembangkang dan kita ditekan dengan hebat. Tahun 2008 sampai ke 2010, kalau ada yang masih ingat lah, tiap-tiap minggu ada saja demonstrasi depan pagar pejabat menteri besar. Tiap-tiap minggu ada saja cerita dalam buletin utama TV3. Tapi dalam keadaan yang kita majoriti jauh lebih rendah daripada sekarang, dalam keadaan orang Selangor sendiri masih lagi terkejut Pakatan Rakyat masa itu menang 2008, masuk 2013 walaupun UMNO cukup yakin masa itu untuk ambil alih Selangor, kita menang. Tahun 2018 masa PAS cukup yakin dan UMNO cukup yakin boleh rampas Selangor, kita menang besar. Sebab itu, gelombang yang PAS rasa sedang mereka bawa ke Selangor ini, bagi saya hanyalah kocak air dalam cawan yang kecil, saudara-saudari. Jangan bimbang. Sebab kita tahu untuk mempertahankan negeri macam Selangor ini, ada beberapa langkah yang kita telah pun biasa buat dahulu. Pertama, dan yang ini yang saya nak sebut kepada kawan-kawan di Selangor, kalau ada sedikit masalah di Selangor, kerana Selangor dah lama jadi kerajaan. Bila kita lama jadi kerajaan, kadang-kadang kita lupa macam mana nak jadi pembangkang. Sebabnya, satu-satu parti yang menang pilihan raya, kemudian kalah pilihan raya, sebab kalah pilihan raya yang seterusnya itu ialah bila dia daripada pembangkang dia jadi kerajaan, dia lupa jadi pembangkang. Maksudnya kalau sebelum ini kita biasa bergerak dengan sumber kita sendiri tanpa bantuan dan jentera kerajaan, lagi kita lupa dan lagi kita bergantung kepada kekuatan jentera kerajaan, sekarang ini baik di negeri ataupun di persekutuan, lagi mudah. Sebab itu permintaan saya yang pertama, walaupun sekarang Perdana Menteri daripada keadilan, walaupun sekarang keadilan ada paling banyak menteri kabinet di persekutuan, cara kita berkempen, pembawaan kita, cara kita berinteraksi dengan rakyat mestilah kekal seperti mana kita pembangkang dahulu. Sebab tu saya tengok ada orang tanya, kenapa saya sebagai menteri masih lagi buat Facebook Live seperti biasa? Saya masih lagi turun seperti biasa dan saya tidak 100% gunakan saluran kerajaan macam TV3 yang rapat dengan kerajaan ataupun RTM ataupun sumber-sumber rasmi yang lain. Sebabnya, kalau kita tengok kerajaan-kerajaan yang tumbang sebelum ini, saya nak tanya, masa dia orang jadi kerajaan, dia gunakan sepenuhnya lah RTM yang ada semua ni, tak menang pun. Kalah ada. Sebabnya ialah kerana rakyat sekarang ini
Dia ambil maklumat politik bukan lagi daripada saluran rasmi. Memang betul kita boleh gunakan maklumat yang ada mengenai rancangan kerajaan, boleh gunakan saluran rasmi. Tapi menang kalah kita dalam pilihan raya negeri yang akan datang bergantung kepada kemampuan kita bergerak seolah-olah kita pembangkang. Kekuatan media sosial kita, kekuatan capaian kita dengan rakyat tempatan, perangai kita. Kalau kita tiba-tiba jadi menteri atau kerajaan persekutuan, kita sekarang ni dikelilingi oleh pengiring dan juga pegawai-pegawai, sampai rakyat nak bersalam tak boleh dah. Sebab automatik pengundi akan kata, dia ni bila jadi kerajaan dia dah jadi benda lain. Jadi sebenarnya, cabaran kita itu tidaklah begitu susah sangat. Cabaran kita ialah jangan bertukar. Selama ini kita menang sampai 3 penggal. Ni nak masuk 4 penggal. Di Selangor, kita sudah tahu cita rasa pengundi di Selangor. Dia tak suka orang yang kebesaran. Dia tak suka parti yang terlalu banyak protokol. Dia tak suka parti yang nampaknya terlalu bergantung kepada kekuatan kerajaan untuk berkempen. Kita selalu dilihat sebagai parti yang rapat dengan dekat dengan rakyat dari segi pembawaan kita. Kalau kita boleh pertahankan yang itu dalam 4-5 bulan akan datang, InsyaAllah kita bukan saja akan pertahankan Selangor, tapi kita akan menang dengan lebih bergaya daripada yang disangka oleh orang ramai.